A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatimah dah. Dan ketahui olehmu bahawasa iradat itu pada ahli sunnah. Dah pada ahli sunnah. Dan ketahui olehmu, yakni ketahui oleh kamu. Gapo ketahui oleh kamu? Bahawasa iradat itu pada ahli sunnah. Yakni iradat ataupun makna iradat. Itu mana tahu bahawasa iradat, yakni makna iradat itu pada ahli sunnah. Yakni di sisi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah tu. Dulu kita tengok atas kita kata barang siapa yang iktikad, barang siapa iktikad baru segala sebab dan tiada memberi bekah, ia sebab Azman tak memberi bekah. Sebab tu tak beri bekah dengan sebab ilat ko. Tu sebab tu kena pada ilat ataupun kena kepada tabiat. Maka semua iktikad bagi kata semua sebab dengan ilat, sebab dengan tabiat, semua tu tak wi bekah. Dan kalau orang iktikad macam ni semua tak wi bekah. Hak wi bekahnya Allah Taala, iradat Allah Taala saja. Iktikad tu wahid. Adapun yang iktikad kata Allah Taala wi bekah. Tapi masalahnya kena melazimi, lazimi. Kena tiket turuk di antara sebab dengan musabab. Dah tengok lagi. Dia tak habis lagi tu mana iradat tu. Dan ketahui olehmu bahawasa iradat itu pada ahli sunnah. Apa pada ahli sunnah? Yakni di sisi mazhab ahli sunnah. Lain daripada suruh. Lain pada suruh. Mana iradat dengan suruh tu makna lain-lain. Lain pada suruh. Dan reda, lain pada suruh, lain pada reda. Dan ilmu, ilmu lain. Makna kata di sisi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dah dia iktikad dan dia iktikad dan berpegang kata iradat ni satu perkara yang lain. Lain daripada sifatnya suruh, lain pada sifat Allah Taala. Di Allah Taala ada sifat suruh, di Allah Taala ada redha, ada Allah Taala tu ada sifat ilmu. Kama dia iradat tu dengan suruh, makna lain. Dan iradat dengan redha lain-lain. Iradat dengan ilmu Allah lain-lain. Ni orang panggil iktikad bagi mazhab ahli sunnah. Supaya iktikad tadi lah kita ngaji terlepas. Supaya setengah orang iktikad kata sebab musabab. Dah tak ada boleh bergawa Tuhan yang beri bekah. Tapi sungguh kata Tuhan bekah, tapi kena melazimi. Kalau misalnya nak kenyir kena ada makan, nak panas kena ada api. Dia pergi lazim melazimi. Ataupun perkara yang duk tiket turut di antara kedua pasti kena ada. Sungguh Tuhan bekah. Hak ni iktikad dan pegangi bagi orang jahil dengan hakikat hukum adat. Supaya ni iktikad ahli sunnah wal jamaah, iradat lain daripada redha, lain pada ilmu, lain daripada suruh. Kita lagi tengok misal gua nak nampak. Maka terkadang mengkehendaki, yakni oleh Allah. Terkadang Allah Taala tu kehendak. Menghendaki Allah. Tengok menghendaki Allah. Dan tiada gawa dia kehendaki Allah. Terkadang menghendaki. Kadang-kadang Allah Taala menghendaki dan menyuruh. Dalam kehendaki tu Tuhan suruh. Dan tiada gawa dan redha ia Allah. Kadang-kadang jadi sepakat. Tuhan kehendak, Tuhan suruh, Tuhan suka. Dah. Dalam satu waktu tu tapi nak ayat kata iktikad ahli sunnah wal jamaah, sifat iradat dengan sifat amar, sifat redha, ilmu lain-lain. Tapi nak ayat ada satu ketika tu pergi beripung. Iradat dengan suruh dengan redha tu pergi beripung satu ketika. Mana tengok? Berarti Arif. Tengok tak? Maka terkadang dan menghendaki Tuhan kehendak dan menyuruh dan redha ni dan redha ia Allah kehendak dan suruh dan redha dengan sesuatu. Jadi dengan tu dia panggil takluk tanazuk. Takluk duk berebut-rebut pada kehendak, pada suruh, pada redha. Jadi Allah Taala tu kehendak pada sesuatu. Allah Ta'ala suruh akan sesuatu dan Allah Ta'ala redha, ia Allah
Kehendak dan suruh dan reda ni dengan sesuatu. Tu Tuhan kehendak, Tuhan suruh, Tuhan setuju, Tuhan reda dengan sesuatu. Misal kau nak tengok. Seperti iman Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Tengok. Seperti iman Abu Bakrin Siddiq. Abu Bakrin Siddiq As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti beriman Abu Bakar. Dulu Abu Bakar orang biasa sembah berhala. Tak kan? Biasa sembah berhala. Belum pada bakit Nabi itu jadi Nabi, jadi Rasul. Abu Bakar tokek arak yang paling besar dalam kota Mekah. Dulu dimakruhkan Abu Bakar, orang tak panggil Abu Bakar belum pada Islam. Orang panggil Abu Quhafah. Abu Quhafah ni ialah kena kepada Abu Bakar. Sebab tak Abu Quhafah ialah kena kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nama dimakruh pada Islam dah nama Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar sebelum pada Islam nama Abu Quhafah. Tika ni Abu Bakar duk semua berhala sekor sehari tak payah batilah. Tapi apabila dibakit Nabi, dititah Nabi jadi Rasul, Abu Bakar lah daripada kalangan orang tua, hak mula-mula masuk Islam. Sebab tu dia panggil awwalu man dakhala fil Islam minal kibar huwa Abu Bakrin As-Siddiq. Awal orang yang masuk Islam daripada orang tua, orang besar dah, ialah kena pada Abu Bakar. Awwalu man dakhala fil Islam minas sigar ialah huwa Aliun ibnu Abi Talib. Awal orang masuk Islam pada apa? Pada Islam daripada budak-budak kanak-kanak ialah kena pada Sayyidina Ali. Tengok. Lepas tu Abu Bakar ada semua berhala. Apabila dibangkit Nabi SAW, Tuhan kanak. Tuhan kanak. Kanak Nabi Abu Bakar masuk Islam. Maka tersebab Tuhan bangkitkan Nabi. Nabi pun dakwah. Maka Abu Bakar terima Islam. Dengan sebab kanak Allah Ta'ala. Lepas tu berimej Abu Bakar ni. Tuhan kanak. Lepas Tuhan suruh tak? Maka beriman itu Tuhan suruh. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Ta'ala nak mengkeluar mereka itu akan al-kufar daripada kegelapan jahiliyah, kegelapan kufur, pergi kepada cahaya. Ini makna kata Tuhan suruh. Suruh ke? Beriman. Dan yang ketiga, Tuhan reda tak? Tuhan reda, Tuhan setuju, Tuhan puati dengan Abu Bakar tu beriman. Makna di sisi apa? Di sisi Abu Bakar tu beriman, di sini berimpung tiga sifat Allah. Mana? Kanak, suruh, reda. Fatimah lah. Abu Bakar beriman seorang, maka sini berimpung tiga sifat Allah. Apa? Yakni sifat kanak Tuhan nak Abu Bakar masuk Islam dan beriman dengan Allah. Dan di situ juga Tuhan suruh nak beriman. Tuhan suruh. Dan pula Tuhan reda ke tak? Abu Bakar saat ni beriman. Tuhan reda. Maka ketika ni sifat kanak, sifat suruh, sifat beriman, sifat reda, ini orang panggil sifat Allah. Tapi ni kata kanak lain daripada suruh, kanak lain daripada reda. Ding, batal. Kerana dia cak tu lalu ding. Dan tiada menghendaki, maka terkadang tengok. Dan tiada menghendaki, dan tiada suruh, dan tiada reda ia dengan dia dengan dia tengok, dengan sesuatu. Mana hak ning Tuhan tak kanak, Tuhan tak suruh, Tuhan tak reda. Tuhan tak lakar, tak ada beripung lakar. Kanak Tuhan pun tak ada. Lepas tu masalah kita kata Tuhan suruh pun tak. Dan Tuhan reda pun tak. Mana tengok. Seperti kufurnya. Kufur seorang. Kufur seorang. Allah Ta'ala kanak tak kufur. Allah Ta'ala tak kanak pada kufur seorang. Tapi seorang itulah pilih nak kepada kufur. Lalu ya. Tuhan buat dah syurga dengan kau. Lepas tu Tuhan lala ni. Tuhan kanakkan kita nak kufur. Tak. Tuhan kanakkan dia sewi dia matu semaya. Tuhan kanak suruh dia semaya. Tapi kerana dia tak semaya, kerana pilih dia. Usaha dia tak mau semaya. Lek Tuhan nak dia semaya. Kanak nak dia semaya. Lepas tu Tuhan kanak nak dia kufur. Tuhan tak ada kanak. Tapi dia sendiri pilih nak lek kufur, nak makan babi, nak duduk dengan siap. Tuhan kanak? Tak. Lepas Tuhan suruh tak kufur? Tak. Lepas Tuhan puas hati tak reda, tak suka sifat kufur. Supaya orang ni, orang Islam cerak-cerak dah dulu.
Lepas tu dia tu duk semaya molek dah. Hak tu Tuhan kanak. Lepas duk mari tak semaya. Tuhan kanak tak? Tak. Tu pilih dia. Lepas tu duk mari dia saat ni tu pergi makan babi minum arak. Tuhan suruh tak? Tak. Lepas kufur ya. Tuhan suruh tak? Tak. Lepas tu Tuhan reda tak? Dia duk ngerti no siye. Lepas tu masuk siye. Duk makan arak sekali minum. Tuhan reda tak? Tuhan tak reda. Tuhan tak suruh. Tuhan tak kanak. Tengok boleh tu. Tengok lagi dia kata ni. Tengok. Dan terkadang mengkehendaki Tuhan kehendak, dan tiada menyuruh, dan tiada redha. Nah, ia Allah. Ni Allah Ta'ala terkadang kehendak dan tiada menyuruh. Kadang-kadang mengkehendaki tapi Tuhan tak suruh. Dan tiada redha, Tuhan tak redha. Ia Tuhan. Ia Allah Ta'ala lah. Seperti kufur Fir'aun. Maka kufur Fir'aun ni Allah Ta'ala kanak kira tak ia nak wui kufur. Makna kata ning Tuhan kanak tak? Kanak nak wui Fir'aun tu kufur. Lepas tu Tuhan tu suruh ni nampak belain ni. Tuhan kanak nak wui Fir'aun tu kufur. Nak wui jatuh agama Islam. Siapa yang ngaku wa ana rabbukumul a'la. Lagi pula nah izhab ila Fir'auna innahu tagha. Menggihi Musa pada Fir'aun tu sangat-sangat zalim. Berarti molek. Kemudian Tuhan kanak dak Fir'aun tu kufur. Fir'aun jatuh agama. Fir'aun tak beriman dengan Allah. Siapa yang ngaku dia Tuhan kanak. Lepas Tuhan suruh dak dengan dia kufur. Allah Ta'ala tak suruh. Tuhan kanak tapi Tuhan tak suruh. Dan tiada reda ia. Tuhan reda dak dengan keadaan Fir'aun saat itu. Dia ngaku jadi Tuhan. Dia lupakan diri. Dia takaburkan diri. Maka Tuhan saat ni puas hati tak? Tuhan tak reda. Dan terkadang menyuruh. Dan reda. Dan tiada mengandaki ia Allah. Dah. Hak ni Tuhan suruh. Dan Tuhan reda. Lepas tu Tuhan tak ada kandaki. Mana? Seperti imannya. Iman dia, iman Fir'aun. Iman Fir'aun Tuhan tak kanak sebab dia tak berimeh. Tapi Tuhan reda ke tak kalau Fir'aun tu pergi berimeh? Tuhan reda. Kalau Fir'aun saat ni pergi berimeh, Tuhan reda. Dan Tuhan suruh dia berimeh. Tuhan suruh. Kalau Tuhan tak suruh Fir'aun saat ni tu berimeh, pasal apa Tuhan hantarkan Musa suruh dakwah le kota Fir'aun? Sebab tu Tuhan suruh. Siapa Musa akik tangan, ya Allah, aku ni lidah sudah sasa, tak cerak dah, kecek tak buti, jadi tela sebab makan bara api. Kemudian masalah Musa tu berdoa dengan Allah Ta'ala, minta wihata saudara dia tu Harun, jadi sebagai satu rasul pula, duduk tepi dia supaya nak pergi kecek dengan siapa dia? Dengan Fir'aun nak wisdak sikit. Maka bakitkan Harun, sebab Harun kecek lidah fasih. Tuhan suruh tak masalah Fir'aun tu berimeh? Suruh. Lepas Tuhan reda tak? Reda sebab tu kacau suruh Musa pergi dakwah tu. Tapi Tuhan tak kanak. Sebab itulah Musa pergi berapa kali. Maka toke sehir lepakan ular. Ular tu baik tak pelanggar dalam kota bagi Fir'aun. Maka Tuhan suruh Musa lepakan tukar ide ular besar. Makan ular bagi tuk sehir. Ni Tuhan kanak tak? Tuhan tak ni suruh Fir'aun tu berimeh. Sebab tu hantar Musa. Lepas Tuhan reda ke tak kalau Fir'aun tu berimeh? Tuhan reda. Tapi sebab apa masalah Fir'aun tak berimeh? Sebab Tuhan tak ada kanak. Kita kanak 100 kali, 10 kali. Tapi Tuhan tak kanak. Tak jadi benda tu. Kita sebab tu tua-tua kanaklah beratus-ratus kali, berpuluh kali, tapi tak ada kanak Allah. Maka benda tu tak hasil dan tak berlaku. Walaupun Tuhan suruh, walaupun Tuhan suka, tapi benda tu kita Tuhan tak kanak, maka tak jadi, tak hasil. Syafi'i bala. Dan yang dimakan itu, dimakan mana yang tersebut daripada kehendak dan suruh dan reda dan ilmu Allah ni, kerana hikmah yang mengetahui. Dan yang dimakan itu, dimakan mana? Dimakan tak sini. Yang tersebut. Dah. Lepas tu dia kata gana Tuhan suruh Fir'aun berimeh, Tuhan reda Fir'aun berimeh. Tapi apa Tuhan tak kanak kok mana ni? Tengok. Kok mana boleh Fir'aun saat ni Tuhan tak kanak dia berimeh. Dan yang dimakan itu, dimakan mana? Tak sini dekat ni apa? Yang tersebut daripada menyuruh Allah dan reda ya Allah
dan tidak kena akan Fir'aun tu beriman. Tak cerita. Dan yang dimakan itu dimakan yang tersebut mana? Daripada menyuruh Allah dan reda ia Allah dan tidak kena ia Allah akan beriman Fir'aun ini. Kerana apa weh? Kerana hikmat. Ni orang panggil satu hikmat Allah. Satu rusia Allah. Tak ada siapa dia boleh tahu. Nah, satu rusia Allah. Lagi pulaknya hikmatnya yang mengetahui ia Allah Ta'ala lah tahu. Yang mengetahui ia Allah akan dia akan hikmat itu. Mang nara negara. Ada yang apa yang mengetahui ia Allah akan dia akan hikmat. Sebab tu kita nak tanya nak tak boleh. Tuhan kata nak tengok. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Pasal molek. La yus'alu lah asalnya. Tiada boleh ditanya akan Allah. Kita nak tanya Allah Ta'ala tak boleh. Tak boleh kita nak tanya Allah amma yaf'alu daripada barang yang memperbuatlah ia Allah akan dia. Salah tak? Amma yaf'al ai amma yaf'aluhu daripada barang yang memperbuatlah ia Allah akan dia. Jadi bagi hak tu hewat dah kita nak tanya tak boleh. Ya Allah, kok mana ni? Mung kana nak wi Fir'aun ke apa? Mung nak mung gawa. Mung saat ni tu setuju nak wi Fir'aun tu berimeh dan engkau suruhkan Fir'aun berimeh. Tapi kok mana boleh mung tak kana kepada Fir'aun tu berimeh? Nyanyolah dia. Supaya iblis Azazil duk mengajar malaikat 80,000 di atas langit. 80,000 tahun malaikat gawa. Azazil duk mengajar di atas langit. Tapi kok mana? Tengok Azazil yang ngajar di atas langit tu suruh tak? Suruh 80,000 tahun ngajar malaikat. Lepas tu dia duk ngajar 80,000 tahun. Tuhan reda tak? Tuhan suka sangat-sangat Azazil ngajar. Sebab ilmu Allah Ta'ala Tuhan sangat suka suruh sebar, suruh apa? Suruh biar ilmu ya. Tuhan suka. Tapi kenapa boleh Azazil jatuh lah kafir? Dulu ya Islam dah. Dia jadi turun malaikat besar jaga surga. Tapi Tuhan kerana nak wiya tu kufur. Pas kita tanya, kok mana ni Allah Ta'ala wi Azazil orang alim besar tu para malaikat tiba-tiba wi kufur. Hak ning kita nak tanya tak boleh. Tak boleh kita nak tanya sebab apa? Ning hikmat Allah yang paling sulit sekali yang Tuhan lah tahu sebab apa dia buat baik ni. Kita tanya, kalau Tuhan buat baik tu? Dia buat mana? Azazil jatuh agama. Bahkan duk ngajar malaikat 80,000 tahun. Bahkan 80,000 tahun Tuhan suruh buat mengajar. Tuhan suka pada mengajar. Pas tiba-tiba kerana Azazil jatuh kawan. Iblis jatuh agama. Supaya dengan Fir'aun. Kok mana Tuhan suka Fir'aun berimeh. Suruh Fir'aun berimeh. Tapi kerana Fir'aun tak boleh berimeh. Tak boleh kita nak tanya. Tak boleh kita nak tanya Allah Ta'ala. Tapi wahum yus'alun. Padahal mereka itu manusia ni. Yus'alun, ditanya akan mereka itu. Manusia semua ditanya. Ditanya. Maka jadilah segala bahagi itu 4. Bagi tu 4. Mana bagi tu? Iradah, tanah molek, menyuruh, reda, ilmu. Jadi 4 semua. Tak molek. Mana mau tak tubik tu? Maka jadi segala bahagi. Mana segala bahagi tersebut saat ni? Iradah, lagi pula kehendak, lagi pula suruh, reda, ilmu ni. 4 tu jadi 4. Dan reda itu, dan bermula sifat reda Allah Ta'ala itu lazim, yakni pasti. Dah pasti bagi suruh. Dan apabila ada suruh, maka adalah reda. Apabila situ tak ada suruh Allah Ta'ala, situ tak ada lah reda. Suponing lah kita misal. Apabila benda tu kita suruh buat, maka situ kita suka pada orang tu. Misalnya kita suruh ni buat benda ni. Enggak. Mungkin ngaji, mungkin mengapa, mungkin baca. Benda tu kita suruh. Lepas tu demo tu pergi buat, demo tu pergi berlaku. Pelajar-pelajar kita nak pergi pergi buat, maka kita suka. Sebab tu dia panggil reda yang lazim bagi suruh. Tapi apabila tak ada suruh, maka situ tak ada lah reda. Faham tak? Benda ni kita tak ada suruh.
Lepas tu, situ ada ke tak reda kita? Jawab tak ada. Supaya tu juga Allah Ta'ala, apabila ada titahan Allah, maka melazimilah situ reda. Apabila situ ada reda, adalah masalah suruhan Allah Ta'ala. Perhati mulai tu. Jangan duduk nera tu. Rif. Dan dari iradat Allah Ta'ala itu, bahwasanya jika ternapi, yakni tertolak dan tersepak, lagi daripada Allah, ternapi tertolak daripadanya daripada Allah oleh iradah. Jadi ternapi daripada Allah, tertolak daripada Allah oleh iradah, oleh pengkehendak Allah. Sifat pengkehendak tu tak ada. Tertolak ternapi daripada Allah oleh iradah. Lepas tu nescaya adalah ia, jawab bagi maka jika. Jika ternapi, nescaya adalah ia Allah Ta'ala lemah. Jadi lemahlah Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala lemah, sebab apa boleh kata lemah? Kerana terhenti kudrat. Terhenti kudrat Allah, yakni nak mengada Allah, ijaz Allah, salsilan mengada Allah, menimu Allah akan suatu daripada mungkin ni, terhenti kudrat atas iradat. Makna kata kudrat nak menimu satu perkara besar ke halus, satu perkara kecil ke besar, panjang ke panak, janguk ke hudau, ataupun putih ke merah, hak ni terhenti, kena tunggu iradat. Tagak kudrat di atas iradat. Makna kudrat yang nak menimu, nak menghasil, tapi kau dulu kena tunggu iradat muafakat ke tak, iradat setuju ke tak nak menimbulkan perkara ni. Kalau iradat sepakat, maka benda tu akan timbullah. Tapi kalau Tuhan tu tak ada iradat, maka ketika ni kudrat pun tak boleh buat apa lah. Sebab orang panggil kudrat nak menjadikan satu perkara, ia kena tunggu sebelah balik iradat tu sepakat. Tupa ni lah kita tahu, korongkan awak dah kerang mari 10 juta, tapi sebelah balik atas tak seng weh, tak apa, tak anumat weh, jadi tak benda tu? Tak jadi. Rang si ada pun kan awak nak awak goning, nak awak masjid, nak awak mau sekolah, nak awak gapo gitu ini, tapi orang panggil tak ada anumat, duit hak kerja tak tu baik. Maka boleh buat tak? Jawab tu tak boleh buat. Supaya tu nak buat si ada cerita nak buat gitu, mau sekolah bet tu, nak awak sejid bet tu, patut nak awak dalam sekolah tu ada muka tu jalan tino lek ni jalan. Yang mana lah? Kanak kita ataupun hak benar kita nak buat. Tapi orang panggil kanak bagi satu pihak, makna kata dia tak anumat, dia tak sim, maka tak jadi benda tu. Supaya tu Allah Ta'ala nak buatkan seorang, Allah Ta'ala nak buat satu perkara, Allah Ta'ala nak buat satu budak, tapi orang panggil kudrat tu nak menimba dah, tapi iradat tu sepakat dah. Kalau iradat tak sepakat, maka tak jadi satu perkara tu. Dah. Kerana terhenti kudrat atas iradat, terhenti, kudrat kena tunggu kudrat di atas iradat. Kemudian kata terhenti kudrat atas iradat pada bicara akal. Pada bicara akal kita lagu itulah iradat Allah Ta'ala itu jika ternapi lemahlah Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana kudrat saat itu ia kena tunggu sebelah balik iradat muafakatnya. Ini pada bicara akal, yakni bicara hukum akal itu. Pada bicara akal, yakni pada bicara hukum akal, lagi. Dan jika ada ia Allah Ta'ala lemah. Dan jika ada Allah Ta'ala lemah, pian nera laki tu. Dan jika ada ia Allah Ta'ala terlemah, nescaya tiada menjadi ia Allah. Tidak menjadi maf'ul akan sesuatu daripada alam. Tak ada lah sesuatu daripada alam. Sebab kudrat yang nak menimbulkan satu perkara, maka ia kena terhenti di atas kanak dan sepakat bagi iradat. Bermakna kata kalau Allah Ta'ala tu tak ada kanak, bermakna Tuhan saat ni terlemah. Apabila Tuhan terlemah, maka kudrat Allah Ta'ala tak boleh buat gapo. Apabila Allah Ta'ala tak boleh buat gapo, alam ini tak terwujud. Apabila alam ini tak terwujud, tengok. Dan yang dimakan itu dimakan mana? Yang tersebut daripada tiada menjadi akan sesuatu daripada alam, tak situ. Dan yang dimakan itu dimakan mana? Yang tersebut daripada tiada menjadi ia Allah akan sesuatu daripada alam ni. Batilun, batil ia, bohong ia, plesu ia. Hak ni bahang weh. Kata alam ni tak ada, tapi kita duk tengok dengan mata kita tu ada. Batil-batil dengan musyahadah,
Dengan sebab kita pandai dah. Langit sudah ada dah. Bombing sudah ada dah. Bintang-bintang digantung di langit. Lagi pula bulan gantung dah. Benda kita tengok nampak ada dah. Lepas tu dia kata benda ni tak ada. Maka kata lemah Allah, maka lemah Allah Ta'ala itu dengan masalahnya tak boleh buat gapo lah. Allah Ta'ala tak ada kudrat. Kalau ada kudrat pun buat tak boleh, sebab iradat Allah Ta'ala tak ada. Maka duk tengok mari hak orang kata Allah Ta'ala lemah daripada menjadi sesuatu pada alam. Ini satu perkara yang batil, sebab tengok dah dengan mata unai kita, mata kepala kita, langit sudah ada, bumi sudah ada, bintang sudah disakut di langit dah. Deh. Maka sabitlah kudrat. Maka sabit. Ni nak kata maka tetaplah, maka tegaklah. Tu mana sabitlah, tegaklah kudrat Allah. Kudrat. Maka sabitlah ketika ni kudrat Allah. Sebab apa? Tuhan kehendak. Lepas tu kita tengok langit dan bumi pun sudah ada. Bumi ada, bintang ada, awal di tengah langit pun ada. Maka apabila kita tengok sini, maka katanya nak kata tak ada alai, maka batil. Maka apabila kata batil sebab kita tengok, maka ketika ni tegak dan tetaplah bagi tak Tuhan ada kudrat, Tuhan ada perkuasa. Dan apabila sabit kudrat, sabit kudrat, apabila ada sabit kudrat, kemudian apabila sabit kudrat, sabitlah iradat. Jadi berhubung apabila kudrat ada. Sebab apa? Tuhan kuasa, Tuhan sifat dengan perkuasa. Sebab kita tengok alam sudah ada, bumi sudah ada. Maka apabila sabit satu sifat kudrat, sifat perkuasa Allah, kerana timbul dah benda-benda ni. Maka ketika ni apabila kita tengok sabit dah kudrat, sabit pula iradat. Maka iradat Tuhan ada. Kalau Tuhan tak ada kanak, bermakna Tuhan lemah. Apabila Tuhan lemah, Tuhan tak boleh buat perkara. Tak boleh buat satu perkara pun daripada mungkin. Tak boleh menimbul satu perkara sebab Tuhan tak ada kanak. Apabila Tuhan tak ada kanak, maka Tuhan lemah. Maka lemah tu mustahil. Maka ketika ni tetaplah kudrat. Apabila kudrat tu tetap, berkuasa tetap di Allah, di situ juga tunjuk kata Tuhan ada iradat. Sebab ada kudrat, ia terhenti di atas iradat. Dan apabila sabit iradat, mustahil lawannya, lawan iradat. Apa lawannya? Iaitu mustahil lawan tu, lawannya lawan iradat ni. Ada sesuatu dengan tiada angkahnya kerana Allah. Tu dia panggil mustahil bagi lawan. Mustahil bagi lawan iradat, makna ada sesuatu tanpa kerana Allah, dengan tidak ada kerana Allah Ta'ala. Tengok. Allah Ta'ala tengok. Iradat makna pengkahna ataupun pengsengelai. Pasal nak gitu. Pada imkah pasal nak pengkahna. Pengkahna. Pengkahna ataupun sengelai. Pengkahna ataupun sengelai. Ataupun waktu itu dengan sengelai. Dengan tak ada orang paksa. Tak ada orang gagahi. Tak ada orang tekir tu. Tuhan buat dengan sengelainya. Kemudian bermula iktikad mazhab ahli sunnah wal jamaah bahawa seketahui oleh kamu iradat Allah. Kerana Allah ni, faham tak? Sifat iradat, satu sifat Allah Ta'ala yang qadim, yang ada, yang berdiri di zat Allah. Kemudian iradat, iktikad dan iktikad pegangnya ahli sunnah lain daripada suruh. Lain pada suruh. Suruh Allah Ta'ala lain. Al-amar ni orang panggil suruhan Allah. Maka al-amr ni orang panggil suruhan Allah. Sebab tu ayat Quran 1000 ayat suruh. Allah Ta'ala suruh. Mana ayat suruh orang panggil ayatul amr. Mana ayat tunjuk di atas suruh mana? Aqimus salah. Hendak mendiri oleh kamu akan semai. Tu ayat suruh tu. Lepas tu ayat suruh lagi kata kulu washrabu. Hendak makan dan minum oleh kamu. Tu ayat tunjuk atas suruh tu. Makan mimma razaqnakum, daripada barang hak kami suruh. Tu orang panggil ayat tunjuk tak suruh. Dan pula ayat tunjuk tak larang mana? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hei orang-orang beriman, mu jangan duk masuk dalam semai keadaan munduk pening-pening. Tu ayat larang. Kemudian iradat kehendak Tuhan dengan suruh Tuhan lain. Kehendak Tuhan dengan redha Tuhan lain. Kehendak Tuhan dengan ilmu Tuhan lain. Faham tak? Bermakna kata sebut kata iradat bukan kena di atas suruh. Sebut kata kerana Allah, iradat Allah bukan kena di atas redha.
Tapi apabila sebut kata iradat Allah, bukan kena di atas ilmu Allah. Maksudnya kan? Sifat iradat suatu sifat yang buat Allah Ta'ala akan sesuatu daripada mungkin. Kerana Allah apabila Tuhan kanak, ia buat dengan senilai. Di situ akan sekali selalu dah kudrat dengan iradat, maka menjadi suatu perkara daripada mungkin. Tapi dengan kanak dan senilainya, dan ia Allah bukan daripada sifat amar. Iradat Allah tu bukan pada sifat amar dan bukan sifat reda dan ilmunya. Tengok. Taswir masalah masalah ni. Gambar masalah tu. Iradat bukan reda. Iradat bukan pada sifat suruh. Iradat bukan pada sifat ilmu. Taswir masalah rupa masalah. Satunya, maka terkadang kehendak Tuhan. Tuhan kehendak. Dan kehendak ia Allah. Dan menyuruh Allah. Dan reda Allah. Kadang-kadang beripung. Sifat reda, sifat reda, sifat ilmu Allah, sifat kehendak Allah. Jadi beripung. Tapi sifat lain-lain. Tapi dia beripung pada satu ketika. Mana? Seperti beriman Abi Bakar. Berimeh Abi Bakar, Tuhan kehendak tak? Tuhan kehendak. Sebab tu Abu Bakar boleh berimeh. Orang duduk masa tu jahiliah kali dengan Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab ni. Kali apa ni? Tapi kerana Abu Jahal tak boleh berimeh. Kerana apa Abu Lahab tak boleh berimeh? Sebab Tuhan tak kehendak. Tapi Abu Bakar, Tuhan kehendak ia berimeh. Abu Bakar, Tuhan suruh ia berimeh. Abu Bakar, Tuhan redonyo Abu Bakar. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum wa radu an. Tu tahu nak Tuhan redha tu. Sebab fuak-fuak ni tu berimeh dengan Allah, Tuhan redha akan mereka. Mereka redha dengan Tuhan. Tuhan saat ni suka pada mereka. Mereka pun suka dengan Allah Ta'ala. Sebab tu fuak ni kata, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Maka beriman Abu Bakar, Tuhan kehendak. Sebab itu Abu Bakar boleh berimeh. Bersalah Abu Jahal tiada boleh berimeh. Sebab Tuhan tak kehendak. Duduk sekali ya dulu semua tokoh melakau ni. Dan Tuhan menyuruh Abu Bakar berimeh. Tetap berimeh. Abu Bakar berimeh Abu Bakar Tuhan suruh. Tuhan titah Tuhan suruh. Dan pula Tuhan redha, Tuhan setuju. Apabila seorang berimeh, maka orang dapat masuk syurga deh. Dan terkadang kehendak. Dan tiada menyuruh. Dan tiada redha. Tuhan terkadang Tuhan kehendak. Mana? Seperti maka Tuhan kehendak. Maka ini Tuhan kehendak beri Fir'aun kufur. Tuhan kehendak Fir'aun sebelah balik kufur. Ataupun sebelah balik berimeh, Tuhan tak ada kehendak. Tuhan kehendak dia saat ni tu suruh kufur. Ataupun sebelah balik berimeh, Tuhan tak ada kehendak. Tapi masalah kufur Fir'aun, Tuhan tak suruh. Dan kufur Fir'aun, Tuhan tak suka. Tapi serta juga Tuhan saat ni tu kehendak dia saat ni tu nak wi kufur. Ada mau tanya kita Fir'aun kufur, kehendak tak? Kehendak Allah. Walaupun resti dunia nak wi berimeh tapi dah tak kehendak. Maka kehendak Tuhan nak wi belah lain balik kufur. Patu masalah kufur Fir'aun, Tuhan setuju tak? Tuhan reda? Tak reda. Patu Tuhan suruh tak? Tuhan tak suruh. Patu tiada kehendak Allah seperti mana? Seperti beriman. Sebelah balik beriman, Tuhan tak ada kehendak. Sebab itulah kita tengok tetapi Tuhan suruh berimeh dan reda berimeh Fir'aun. Maka hak Tuhan tu dah. Tuhan kehendak pada Fir'aun saat ni dah. Hak Tuhan kehendak tu tak berimeh. Ialah kufur nah. Hak Tuhan nah. Hak Tuhan kehendak kepada Fir'aun ialah kufur nah. Sebab itulah Allah Ta'ala titah. Tuhan suruh Fir'aun tu berimeh. Sebab tu Tuhan katakan Musa dengan Harun saat itu pergi dakwah le kota dah. Dakwah le kota, dakwah. Tapi kenapa Fir'aun saat ni tak berimeh? Dengan Fir'aun saat ni tu tidak dikehendak oleh Allah. Hak Tuhan kehendak sebelah balik tak berimeh. Tapi dia mata gana Tuhan saat ni tu Fir'aun saat ni tu masukkan dengan kau Fir'aun tu tak berimeh. Benda ni la yus'alu amma yaf'al. Mun tak boleh nak tanya Tuhan sebab apa Tuhan buat lah ni. Wahum yus'alu. Tapi kamu semua akan ditanya. Sebab apa mun tak sayang Tuhan tanya. Sebab apa mun malah tak mengaji Tuhan tanya. Sebab apa mu tak sedekah duit ada? Tuhan tanya. Tapi Tuhan tak boleh tanya lah. Sebab apa Tuhan buat Fir'aun tak berimeh? Sebab apa Tuhan buat Abu Bakar berimeh? Sebab apa Tuhan buat Abu Jahal saat ni tak berimeh? Mu nak tanya tak boleh. Hak ni masalah Tuhan. Orang lebih kita nak tanya tak boleh. Sekat tu dekat mereka kata wallahu alam nah. Buka ni. Dah tanya dah marah ya dek kakak ya.
Masalah bakio kat, bakio ni kena main hari Senin kat. Hari Senin kita pun bak hari Selasa. Tok tanya hak tulah ni lah. Bakio mai hari gapo. Hari Senin mai bakio, mik bakio, patut hari Selasa kita pun bak. Kalau hari Senin tu tak boleh mak bakio, hari Selasa tu kalau bakio habis dah tak boleh masuk. Gitulah dah. Anak wiki nyata dia mudok tanya mik bakio tu boleh ke dak con letter rosak mai mi. Rosak tak ada nak jalan terosak pok itu tak ada kena main bit sendiri kak dia abai dia semua kena main bit bakio di sendiri di pondok ni ada pok ungkarat kita duk jaga ustaz suh kita memang nera duk jaga nah tanya pok tu lah marai lepas tanya bakio dah gini dah duk tanya taco nai fake dai mai dai Bismillahirrahmanirrahim tengok itu hamba Allah dan Rasulnya Rasul Allah. Makna Nabi Muhammad ni dikatakan satu hamba Allah. Dia bukan malaikat ni, hamba Allah. Satu hamba Allah. Lagi pula satu makhluk Allah. Dan Rasulnya Rasul Allah. Muka 12 tu. Pesuruhan Allah. Makna Nabi Muhammad tu dikatakan pesuruhan Allah. Apa makna pesuruhan Allah? Yakni satu orang yang diutus dan dihantar oleh Allah suruh mari ke dunia untuk menyampaikan syariat Allah. Maka jadi makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah tu Muhammadar Rasulullah itu makna dia, maksud dia, pengerti apa dia? Makna bagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni aku ketahui. Masa nak gitu, musa ni bahasa. Syaratah aku ketahui, aku tahu serta aku iktikad. Apabila kita tak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau aku saat ni tu nak gapo dia? Aku kata gitu tu. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maknanya aku ketahui, aku tahu, aku yang kata ni serta aku iktikadkan yakni aku berpegang bahawa Muhammad itu pesuruhan Allah. Dia ni satu suruhan Allah. Bahara wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat kita duk baca la Yasin, innaka laminal mursalin. Engkau tu Muhammad, bahasa engkau tu sesungguhnya engkau setengah daripada rasul-rasul yang diutuhkan oleh Allah mari ke bumi ni. Tuan innaka laminal mursalin dalam surah Yasin tu. Disuruh akan dia. Tuan pesuruh apa? Disuruh akan dia, dititah akan dia, akan Muhammad ni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala suruh apa dia? Titah apa dia? Utuh apa? Utuh menyampaikan syariatnya, syariat Allah. Allah Ta'ala utuh dia untuk menyampai syariah. Gapo syariah? Yakni undang-undang agama. Ahkam syar'iyah, undang-undang agama ataupun hukum-hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh dia mari pada alam dunia untuk menyampai syariah Allah. Syariah Tuhan, undang-undang Tuhan. menyampai takluk kepada sekalian makhluk, kepada semua makhluk ni. Makhluk ni makna benda Allah Ta'ala sudah jadi. Murad dengan makhluk apa dia? Daripada manusia. Daripada manusia tu bayar pada makhluk. Siapa dia? Nabi Muhammad yang diutuhkan dia, mari hantar mari kepada alam dunia ni, untuk menyampaikan risalah Allah, syariat Allah kepada dunia. Pondok Yutinai ni pondok duk di kawasan Melayu Bakok kat Cabai Pak Melayu Bakok. Tanya dia mana Melayu Bakok, pondok Punjawi di situ, mai siapa Cabai Pak Melayu Bakok, jalan. Cabai Pak Melayu Bakok jalan, tanya pondok Punjawi di mana Baba Fikri dia moyak tu. Makhluk ni daripada manusia. Makna manusia tu daripada makhluk Allah. Dan jin ni orang panggil benda yang selimut mata kita. Jin mana-mana benda kita nak tengok mata kita tak boleh duduk selit sepik dah. Dan malaikat ni pun daripada makhluk Allah, tetapi istidrak sikit, menyampai risalahnya syariah Allah
kepada semua makhluk daripada manusia dan jin dan malaikat. Tetapi ini istidrak pada menyampai, tapi khasnya kepada malaikat. Baik dah. Tetapi istidrak pada menyampai, tapi terkhususnya masalah dengan malaikat. Tetapi risalat Nabi, penyampaian Nabi kepada makhluk ni bagi malaikat. Tu menyampai tu. Tetapi risalat bagi Nabi, hak menyampai, hak Allah Ta'ala menyampai, suruh menyampai pada makhluk ni. Risalat Nabi Muhammad ni bagi malaikat itu risalah, yakni satu risalah, surat kirimi daripada Allah kerana memuliakan jua. Kerana nak memuliakan jua, ya. Bukan makna kata risalah Nabi, hukumnya yang dibawa oleh Nabi, patu royak pada malaikat, malaikat kena turut, malaikat kena ikut. Tak. Sebab malaikat di atas langit, ya semaya belum pada Nabi lagi. Cara ni, ketika Nabi nak Isra' Mi'raj, buat malaikat duduk berdiri siapa hari kiamat langit pertama. Malaikat hak langit dua duduk rokok gitu siapa hari kiamat. Malaikat langit tiga duduk iktidal siapa hari kiamat. Malaikat langit empat duduk sujud siapa hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala hatakan Nabi serta risalah suruh menyampai pada makhluk. Tapi menyampai pada makhluk ni kena pada manusia, kena pada jin. Tapi risalah Nabi pada malaikat ini bukan risalah untuk taklif. Bukan suruh malaikat tu beramal bersama. Tak. Bukan tekan Allah apabila dengar dari risalah Nabi. Tak. Ini supaya Allah Ta'ala nak memuliakan pada malaikat dengan sebab surat kimi daripada Nabi SAW. Patut malaikat maya pergi tak? Tak. Malaikat tak semaya pergi 5 waktu saya semalam. Malaikat semaya tak mau. Hak diri tak pakai mak. Hak rokok sampai kiamat. Hak sujud sampai kiamat. Iktidal sampai kiamat. Tapi kita sebab tu risalah kepada mereka, yakni untuk nak memulia Allah Ta'ala kepada para malaikat. Tengok. Adapun risalah Nabi. Orang pergi surat kimi pada Nabi. Hak Allah Ta'ala win Nabi Quran ni kepada manusia dan jin. Itu risalah taklif. Orang panggil risalah sebagai tekeni dan paksa. Mana? Risalah mari dalam Quran tersuruh semaya. Maka kita kena semaya, jin kena semaya. Semaya tak? Kalau kita tak semaya, berdosa. Gini buat contoh undang-undang. Jadi Allah Ta'ala suruh kita sujud kepada Allah. Patihlah. Usjudu. Sujud kita pada Allah di hari ini. Ta'abudiyan. Kerana beribadat dan sembah kita ke Allah. Semaya nak waktu ni kita sembah Tuhan ni. Semua Tuhan dengan miktak dahi dan kaki dan tangan tak diboming sujud kepada Allah. Tapi hak Allah Ta'ala suruh para malaikat sujud pada magi adeh, hak ni sujud untuk ibadat ke adeh ke? Adeh tiada tak? Dak, hak ni ikraman wa ihtiraman lahu. Yakni kerana nak memulia pada magi adeh, nak ihtiram pada magi adeh, maka Allah Ta'ala suruh malaikat tu sujud kepada magi adeh. Maka sujud malaikat pada magi adeh, hak ni ihtiram wa ikraman. Supaya sini Allah Ta'ala buat turunkan Quran pada Nabi. Lepas tu suruh menyebar kepada makhluk, yakni jin dan manusia. Menyebar kepada jin manusia, yakni nisbah taklif. Hak ni manusia kena ikut. Ikut serta manusia kena buat. Kalau tak buat, berdosa. Kalau buat tu boleh pahala. Lepas tu boleh ganjaran. Tapi hak Allah Ta'ala risalah ke Nabi, suruh ayat pada malaikat, hak ni untuk nak mulia dan ikram kepada malaikat. Faham malaikat tu? Risalah Nabi kepada makhluk, yakni manusia dan jin, hak ni orang panggil taklifiyan. Tapi orang panggil risalah Nabi pada malaikat ni ikraman wa ihtiraman lahum. Dah. Tu faham tu. Kama dia katanya wallahu a'lam. Nah ni sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Telah meriwayatlah oleh kami, yakni musannif kita Imam Nawawi, fi sahihayil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, wa Muslim dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, berkatalah Abu Hurairah. Abu Hurairah pun duk cerita hadis yang diriwayatkan daripada Nabi. Kata ana, qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata sallallahu alaihi wasallam, jangan kupik weh. Qabbalan nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah mengkucup oleh Nabi. Nabi ada mengkucup.
Kucuk di pipi, di dahi. Siapa dia? Al-Hasana akan Sayyidana Hasan. Hasan ni siapa dia? Cucunya kepada anak Siti Fatimah dan Ali. Hasan ni dan Husin. Hasan ni kakak bagi Sayyidina Husin. Kama dia Hasan, dia biasa naik khalifah dia 2 tahun, dia turun. Dia warok. Hasan ni warok. Lepas tu orang tak suka mana pada main politik. Maka apabila kerajaan Abang ke apa Umayyah, tak dia tu jadi kerajaan, jadi presiden, maka yang dia naik 2 tahun, dia nampak orang Islam tu duk pucah. Duk balah mu kena Muawiyah pun kena Sayyidina Ali, maka Hasan pun tanazul turun daripada jabatan kuasa presiden itu. Hasan satu orang yang warak cucu Nabi, ialah anak kepada Siti Fatimah Az-Zahra. Kemudian Nabi ada pucuk Sayyidina Hasan ibna Abi Gara ibna Ali radhiyallahu anhuma. Wa indahu, dan di sisinya sisi Nabi. Tika Nabi kucuk Hasan, kucuk di pipi, kucuk di dahi. Ada cucu bagi Nabi, anak bagi Siti Fatimah. Maka di sisi Nabi tika tak ada siapa dia? Al-Aqra'u ibnu Habisin At-Tamimiyyu. Di sisi Nabi tika Nabi kucuk bagi Hasan tu. Di sisi Nabi tu ada Aqra'. Satu sahabat nama Aqra' ibnu Habis. Faqala al-Aqra'u, maka telah berkata oleh Aqra' bagi Nabi, tanya, innali asyaratun, sabik bagi aku ya Rasulullah. Innali, sesungguh sabik bagi aku ya Rasulullah. Asyaratun, ada 10. Minal waladi, daripada anak. Bagi aku ni sabik 10 orang daripada anak ya Rasulullah. Ma qabbaltu minhum ahadah, tiada pernah mengucuk oleh aku. Aku tak pernah kucuk. Minhum ay min asyaratin minal walad. Daripada 10 orang pada anakku tak pernah kucuk. Anakku 10 orang ya Rasulullah. Tapi ku tengok engkau ni bukan anak saja, cucu engkau kucuk, kucuk dahi, kucuk pipi Sayyidina Hasan. Tapi bagiku Aqra' kata ada anak 10 orang, tapi ku tak pernah kucuk pun seorang pun pada anakku. Fa nadhara ilaihi, maka menilik, maka memandang, maka menengok ilaihi kepadanya, kepada Al-Aqra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tengok kepada Aqra' oleh Rasulullah. Patu summa qal, kama dia summa aiba dan nazrihi sallallahu alaihi wasallam. Selepas pada Nabi memandang kepada Aqra', qal, sebeda ia Nabi tanya, man la yarham, siapa tiada kasihani. Tiada kasihani, tidak kesian belah kepada anak-anaknya, kepada anak cucunya, dan kepada anak bagi saudara dan kawannya. La yurhamu, tiada dikesian belah akan dia, tidak dikasihani akan dia oleh Allah Ta'ala. Siapa-siapa dia tak kasih kepada anak, tak ada syafaqah pada anak, tak ada mahabbah pada anak, tak ada masalah mawaddah pada anak, maka orang ni juga katanya siapa-siapa tidak kasihani, tidak sebelah dengan bahasa kucuk, ia peluk anak, ia cucu dia, orang ni juga tak dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, di dunia dan akhirat weh. Sebab tu kita kucuk anak kita, sayang anak kita, Allah Ta'ala akan kasih sayang kepada kita. Nabi kata, man la yarhamu la yurham. Siapa-siapa tak kesian belah, orang tu tak dikesian belah oleh Allah Ta'ala. Sekat tu dulu.